Okey, Tanya dan dari gunakan sama-sama kita selesaikan isu itu. Nasihat nanti kepada isteri, kawan-kawan juga yang khusus Islam, khusus tentang recruiting banyak. Ada bagi sesuatu ataupun bagi kadang-kadang lain. Saya sarankan kepada semua orang dia belajar secara kasih di sekolah dan di mana-mana dan yang tidak yang masuk mana-mana belajar ini adalah peluang untuk memahami akan Al-Quran. Dengan belajar Al-Quran, saya sudah mendapat nikmat untuk lebih faham lagi membaca terjemahan Al-Quran. Sebelum saya belajar Al-Quran, saya sudah melihat terjemahan, tapi berkali-kali untuk memahami satu perkataan itu. Ya, kata ini merujuk pada yang mana? Dan bila saya rujuk pada kamus, saya tak reti nak guna kamus pada masa itu. Jadi tak jumpa. Jadi ini mendatangkan satu kekecewaan lah pada saya pada masa itu. Dan bila sudah keluar bukan canggih dan mengajar di kuartal ini, saya terjumpa lagi. Saya rasa itu adalah satu peluang yang amat besar seolah orang mengantuk di seorang pembantan. Jadi saya dapat lebih memahami akan bacaan Al-Quran ini dan alhamdulillah dia dapat bantu juga bagi saya lah yang tidak berapa arif ini untuk menghafal macam mana surah yang mudahlah bagi saya. Dan kerana dia dapat bantu kita menghafal dengan lebih tepat lagi baris-barisnya yang merujuk tu lah kan. Kalau kita dah faham dari mana yang telah didedahkan oleh Ustaz. Dan saya rasa semua orang patut belajar untuk mendapat nikmat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Datin. Komen yang baik. Semoga beri manfaat pada orang lain. Alhamdulillah. Okey, sekarang sudah menunjukkan 7.28. Ada 2 minit lagi. Kita siap sedia. Okey. Boleh termaklumkan sementara kita tunggu kawan-kawan sampai. Ada 2 minit lagi insya-Allah. Saya terawal sedikit daripada yang sepatutnya. Salah perkiraan waktu tercepat. Tapi tak apa, kita boleh tunggu. Sementara tunggu teman-teman yang lain sampai. Sebelum yang lain masuk, kita share pada kawan-kawan sebentar. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung ayat yang ke-21 dan 22. Okey, 729. Saya cuba gunakan aplikasi Zoom. Masih belum pandai lagi. So hari ini terpaksa juga masih gunakan cara manual lagi. InsyaAllah akan datang saya cuba akan upgrade sistem supaya dia lebih jelas lagi. Gambar-gambarnya, dia punya image lebih jelas lagi insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beri salam. Belum resmi lagi masuk kelas kita. Saya belum mukadimah. Sekarang 7.30. Okey, baru masuk. Okey, boleh saya mula? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang ceria ini kita terus dihimpunkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita memartabatkan bahasa Arab, bahasa yang digunakan pakai, yang digunakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Mereka yang terbaik yang mendapat sanjungan Rasulullah SAW, kesemuanya mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka berbangsa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Sudah tentu pasti kita terpanggil untuk menaikkan, meninggikan bahasa Arab dalam kehidupan kita. Untuk kita belajar bahasa Arab. Sekurang-kurangnya, walaupun kita tak dapat ke Timur Tengah, walaupun kita tak mampu bertutur bahasa Arab, tapi sekurang-kurangnya Quran yang kita baca itu dapat kita faham. Paling tidak surah Al-Fatihah yang kita ungkapkan setiap hari bertemu dengan Allah dalam solat kita, sekurang-kurangnya itu kita faham. Maka sebab itu saya ulang-ulangkan surah Al-Fatihah setiap hari sehingga hari yang ke-12 ini. Dan insya-Allah mungkin mungkin hari ini akan last kan. Sebab biasanya sampai ayat yang ke-20 itu cabaran pertama. Peringkat pertama cabaran kita. Setelah kita mengenal perbezaan laras bahasa menterjemah isim dan bezanya mengertikan fi'il. Sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari', begitu juga fi'il amar. Perbezaan laras bahasa fi'il madhi maklum dan madhi majhul. Perbezaan laras bahasa fi'il mudhari' maklum, mudhari' majhul. Tentang mudhari' majhul kita belum jumpa lagi, maka saya kurang berikan penekanan. Saya baru ceritakan tentang fi'il madhi majhul. Begitu juga menterjemah isim. Isim kita bezakan isim mufrad, isim mushtaq, bagaimana cara menterjemah. InsyaAllah kita akan belajar. Tambahan yang tu sebenarnya ada kaitan dengan isim mushtaq dan isim jamid. Yang orang-orang yang beberapa tu adalah kaitan dengan pembahasan tentang isim mushtaq dan isim jamid. Itu kita kena siap dulu senjata kita. Kalau awal-awal kita dah siap, insya-Allah akan datang
Bila saya terangkan, dia lebih mudah lagi. Itu penting saya berikan penegasan tentang laras bahasa. Sistem itu kita nak, kita perlukan anda jiwai sistem kita. Begitulah cara saya memberikan penekanan untuk fasa pertama pertemuan kita. Dan saya dapati anda dah ikuti flow yang saya kendaki. Anda dah ada bersama saya, alhamdulillah. Sekarang ni kita masuk cabaran kedua. Hari ini adalah hari yang dan seterusnya cabaran yang berikutnya, dan kita akan lebih lanjut lagi. Dah mula mengenal domir. Ya, domir adalah pintu masuk untuk kita meneroka tentang cabaran-cabaran lebih luas lagi. InsyaAllah hari ini saya akan sambung tentang perbincangan berhubungan domir. Tapi sebelum tu kita ulang surah Fatihah dulu sebagai hari penghabisan saya kira. Perlu ke saya ulang lagi untuk hari esok? Dan saya kira hari ini hari penghabisan. Saya yakin masing-masing sudah benar-benar ingat, benar-benar menghafal surah Al-Fatihah. Okey? InsyaAllah. Kita ikut sama-sama, boleh? Ikut saya baca ta'awuz dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Saya harap masing-masing benar-benar berusaha menghafal surah Al-Fatihah. Bukan menghafal dalam bentuk ayat, tapi menghafal dalam bentuk perkata, kalimah demi kalimah. Dan saya dapati komen daripada Ustaz Tarmizi, salah seorang penyambung mata rantai perjuangan harfiah di Negeri Perlis, yang menyambung tugasan Ustaz Zainul rahimahullah. Ustaz Tarmizi berkomen bahawa kena ulang. Jadi saya kira pandangan beliau penting, beliau punya pengalaman. Jadi insyaAllah kita akan ulang lagi. Mungkin ada sebahagian yang baru kenal harfiah baru 2-3 hari, jadi kita pendengarkan masing-masing cara menterjemah surah Al-Fatihah. InsyaAllah, okey. Sebelum saya terlupa, ramai yang memberi salam kepada saya. Saya jawab salam. Salam itu satu doa. Jadi kewajipan kepada saya menjawab salam anda. Saya jawab dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, masuk terjemahan baru, kita bincang tentang sambungan dhamir yang hendak kita perdalamkan lagi, kita perincikan lagi. Inilah dhamir yang sedikit lanjutan daripada semalam, bahawa selain perbahasan dhamir ada punya bilangan, ada jenis.
Semalam kita belajar bahawa domir ada bilangan, ada jenis dan juga ada pihak. Pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Pihak pertama kita menamakan domir mutakallim. Pihak kedua kita namakan domir mukhatab kalau lelaki. Kalau muannas, mukhatabah. Domir mukhatabah kalau muannas. Kalau untuk muzakkar, domir mukhatab, ganti nama pihak kedua. Engkau ataupun kamu. Kalau domir bagi ganti nama pihak ketiga, ghaib kalau muzakkar. Kalau muannas, domir ghaibah. Okey. Ghaib pihak ketiga. Okey, sebagaimana isim yang lain, domir punya jenis muzakkar, muannas dan punya bilangan mufrad, musanna dan jamak. Okey. Alhamdulillah itu yang kita perbincangkan semalam dan kita kenal domir bahawa untuk ganti nama pihak ketiga saya buat urutan 3 dulu. Ganti nama pihak ketiga mesti bermula dengan huruf ha. Mesti mula dengan huruf ha. Huwa dia kalau lelaki. Huma dia berdua, tambah mim alif saja. Dia berdua untuk lelaki. Hum tambah mim, ramai, mereka. Huwa, huma, hum. Ganti nama pihak ketiga bagi lelaki. Sementara ganti nama pihak ketiga perempuan juga dengan huruf ha juga. Hiya, dia perempuan. Kalau berdua, serupa, lelaki atau perempuan, tambahkan mim alif. Huma. Dan mereka ramai, bagi perempuan, tambahkan nun tasydid. Hunna. Hunna, mereka. Di semalam yang kita pelajari tentang domir, satu daripadanya. Okay, kita kena hafal. Domir tak ada cara lain kecuali kita hafal. Cuma saya bawa sikit penilaian. Kita analisa sedikit bagaimana membezakan antara pihak ketiga dan pihak kedua. Pihak ketiga bermula dengan huruf ha. Sementara ganti nama pihak kedua ada alif, atas alif ada hamzah dan huruf ta. Anta, engkau. Kalau lelaki untuk muzakkar. Kalau anti, engkau perempuan, alif nun ta saja. Beza baris fathah dengan kasrah saja. Untuk engkau berdua tambahkan mim alif. Antuma. Engkau berdua. Antuma. Kalau ramai tambah mim. Kalau mereka tu hum tambah mim. Kamu pun tambah mim juga. Antum. Alif nun ta kekal untuk ganti nama kedua. Antum, kamu. Ganti nama kedua. Untuk lelaki. Untuk muzakkar. Untuk muannas, alif nun ta kekal. Tetap ganti nama kedua mesti ada. Cuma ta tu baris kasrah. Anti, engkau perempuan. Engkau berdua, baik muzakkar atau muannas, sama. Tambahkan mim alif. Antuma. Kamu. Ramai untuk perempuan, tambahkan nun tasydid. Mereka ramai, hunna, tambah nun tasydid untuk perempuan. Kamu ramai pun tambah nun tasydid. Antunna, tapi alif nun ta kekal. Sebab alif nun ta untuk ganti nama kedua. Okey. Mukhatab dan mukhatabah alif nun ta mesti ada. Yang membezakan muzakkar muannas, baris fathah atau baris kasrah. Untuk engkau, untuk bilangan mufrad. Untuk bilangan jamak, mim ataupun nun tasydid. Sementara aku dan kami ini kena hafal. Ana untuk aku, nun alif na, bukan nun di atas na. Bukan na, bukan, tapi buat cara membaca bunyikan jangan panjang. Ana tak ada. Ana, aku. Nahnu, kami. Ini yang semalam kita pelajari. Hari ini saya nak perkenalkan bahasan lebih lanjut lagi tentang domir. Tentang ragam domir. Domir sebenarnya ada 2 bentuk. Ada bentuk yang nampak, ada domir yang tak nampak. Bagi domir yang nampak, kita namakan domir baris. Domir baris. Domir yang nampak. Domir yang nampak, domir baris. Macam huwa, huma, hum. Itu nampak tu. Itu domir baris. Ana, anta, iyaka, akan engkau. Nampak semua. Hum, mereka, minhu, daripadanya. Domir baris ni. Hari ini soalan saya akan lebih fokus pada domir. Domir baris ke domir mustatir. Lawan pada baris, mustatir. Domir yang
tersembunyi. Mustatir, yang tersembunyi. Dan domir yang tersembunyi ni tak susah. Sekejap je kita belajar nanti. Saya nak fokus pada domir baris dulu. Domir yang nampak. Sebab domir baris ni ada berbagai-bagai wajah. Dan sangat banyak. Ada yang dalam bentuk huruf. Ada yang dalam bentuk bersambung. Ada yang bentuk berpisah. Ini yang kita akan fokus domir baris dulu. InsyaAllah kita akan fokus domir baris. Okay? Kita tengok perbahasan domir baris. Domir baris dia ada yang dua bentuk. Kita pecahkan lagi. Kita detailkan lagi sikit lagi bahawa kalau tu nampak ada dua bentuk nampak. Ada yang letak di awal ayat. Yang mana-mana domir duduknya di awal ayat, kita namakan domir munfasil. Domir munfasil. Domir yang berpisah. Sementara domir yang duduknya di akhir kalimah, kadang akhir kalimah isim, kadang-kadang akhir kalimah huruf, kadang-kadang akhir kalimah fi'il. Domir yang letaknya di akhir kalimah, maka kita namakan domir muttasil. Domir muttasil. Istilah munfasil, muttasil ini adalah satu cabaran kepada pelajar-pelajar baru. Macam mana munfasil, muttasil ni macam lebih kurang saja. Berdasarkan pengalaman dan perkongsian daripada teman-teman yang punya kreativiti dalam mengingat, dalam menghafal, ada setengahnya menggunakan nak membezakan domir munfasil. Saya nak tegas pertama, domir munfasil duduknya di awal jumlah. Kebanyakannya. Kadang-kadang saja di tengah-tengah. Itu pun ada sebab-sebab yang tertentu. Biasanya duduknya di awal jumlah. Satu. Okay. Kedua, domir munfasil ini, cara nak ingat mun. Ini sebahagian yang membantu saya. Mun tu selalu bahasa Inggeris sebut bulan kan. Bulan duduknya jauh. Itu yang munfasil, berpisah. Itu kaedah pertama dalam nak mengingat munfasil itu domir berpisah. Ada yang mengingatkan, baru-baru ini kami buat program di Kemaman, Cikgu Kamarul, seorang guru pakar matematik tambahan, dia dengan berpandukan huruf fa tu. Kalau bahasa Melayu pisah, kalau bahasa Melayu paya simha, pisah. Dia berpandukan huruf fa pisah. Itu cara ingat. Berpisah domir munfasil. Itu adalah antara kreativiti yang kami kongsikan dalam pengalaman saya mengajar dan pelajar-pelajar yang cuba mengingat. Itulah yang mereka gunakan. Munfasil domir yang berpisah. Pisah. Paya simha, pisah. Betul Nuris. Munfasil. Ada yang sebut mun bulan. Bulan duduknya jauh. Munfasil, berpisah. Domir munfasil yang saya sebut yang kita belajar semalam, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna yang ada huruf ha tu. Itu domir munfasil tu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu juga domir munfasil. Lagi, ana, nahnu, domir munfasil. Dan satu lagi domir munfasil yang saya belum terangkan, ada satu lagi. Ini sebelah dia ni. Yang ada iya ni. Iyahu. Ini bukan mutasil ni, domir munfasil juga ni. Dan duduk domir ini di awal jumlah. Biasanya iyahu dia duduk di awal jumlah fi'liyah. Iyahuma akan dia berdua awal jumlah fi'liyah. Iyahum akan mereka awal jumlah fi'liyah. Sementara huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu duduknya di awal jumlah ismiyah. Itu penting tu. Okey, soalan saya, kalau saya soal nanti, besok saya nak tanya. Boleh ingat ke tidak? Beza domir huwa, huma, hum ni. Duduknya huwa, huma, hum dan bersama rakan-rakannya sampai ana, nahnu duduknya di awal jumlah ismiyah. Sementara iya, yang ada iya tu, sampai iyahu, iyahuma, iyahum, itu ganti nama ketiga,
Untuk lelaki, iyaha, iyahuma, iyahunna pun ada huruf ha, ganti nama ketiga. Akan, cara terjemah ni saya sebut akan dulu. Sebab dia duduk di awal jumlah fi'liyah. Tambahan akan ni dalam jumlah fi'liyah saja. Saya kata akan, iya tu bukan makna akan, okey? Iya tu bukan makna akan. Dia memang satu tubuh. Iyaka, iyakuma, iyakum. Satu tubuh. Akan tu kita tambah. Tambahan akan ni hanya berlaku pada jumlah fi'liyah. Kerana dia nak menunjukkan kalimah iyaka atau iyahum sampai iyana, sampai habis semua. Maf'ulun bih, muqaddam. Semuanya. Dia punya rahsia dia nak menunjukkan ni bahawa itulah yang kita namakan nanti maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang didahulukan, yang diletakkan hadapan awal fi'il. Sepatutnya maf'ulun bih selepas fi'il. Tapi bila ada iya, diletak di depan sekali. Wa iyaya farhabun, wa iyaya fattaqun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awal jumlah fi'liyah. Okay. Iyyaka akan kau. Semua huruf kaf. Ganti nama kedua. Untuk dhamir yang munfasil yang satu bentuk lagi ni. Ganti nama ketiga semua huruf ha. Tapi ganti nama kedua huruf kaf. Huruf kaf. Iyyaka, iyyakuma. Untuk berdua tambah mim alif. Iyyakuma. Untuk ramai tambah mim. Iyyakum. Satu bentuk lagi alif nun ta. Satu bentuk lagi huruf kaf. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Kalau muzakkar. Kalau muannas, bezakan harakat kasrah saja. Iyyaki. Kaf juga tetap. Untuk ganti nama kedua semua huruf kaf. Iyyaki. Untuk berdua tambah mim alif. Muzakkar atau muannas sama. Iyyakuma. Iyyakuma. Untuk ramai muannas tambah nun tasydid. Kaf tetap ada. Kaf tetap dikekalkan sebab huruf kaf dhamir untuk ganti nama kedua. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Dan ganti nama ketiga, pertama. Tadi 3, 2 dan 1. Yang pertama, iyaya, akan daku. Iyaya, akan daku. Iyana, akan kami. Dan dhamir-dhamir ini anda kena hafal. Dia tak banyak, ada 14 saja. Tapi kalau kita kecilkan skop dia, kita kecilkan skop, kita lebih mudah. Macam kaf untuk ganti nama kedua. 6. Alif nun ta untuk ganti nama kedua. 3 muzakkar, 3 muannas. 6. Yang lain kita hafalkan. InsyaAllah. Ada yang gunakan jari. Tapi kalau kita sekadar hafal, kita tak praktikkan, tak jadi. Dalam kelas ini saya akan praktikkan nanti. Sebentar lagi kita tunggu nanti. Saya nak tanya, tolong jawab. Tolong bagi respon. Okey. Baik. Ini kita belum jumpa ayat lagi. Ini satu sisi bahawa dhamir ada munfasil. Kedua-dua ini adalah dhamir munfasil. Dan ada istilah yang lebih, yang aras tinggi lagi, istilah nama dhamir yang sebelah kanan ni. Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Dhamir ni kita namakan dhamir rafa' munfasil. Ini istilah aras tinggi. InsyaAllah kita akan belajar dulu. Akan datang kita belajar. Sementara dhamir yang sebelah kiri, yang ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Kumpulan yang sebelah kiri kita namakan dhamir nasab. Tadi dhamir rafa', ini dhamir nasab munfasil. Satu rafa', satu nasab. Kedua-dua adalah dhamir munfasil. InsyaAllah lebih terperinci kita akan bincang kemudian nanti. Setelah kita belajar nahu nanti kita tahu. Dalam harfiah ada nahu, ada saraf. Nahu dan saraf umpama garam dalam masakan. Tidak ada garam menarik masakan kita. Nampak minyak berapung, orang Melaka kata mengeriai minyak dia, masya-Allah. Warna merah cantik. Tapi bila makan tak ada rasa, tak ada garam, hilang dia punya selera kita bila makanan tak ada garam. Begitulah belajar bahasa Arab, belajar terjemah Quran tanpa nahu, tanpa saraf, tanpa ilmu tata bahasa Arab. Tawa kita punya terjemahan kita. Sepi, sedih kita. Jadi hadirin yang berbahagia,
Ya, domir. Ini ada dua domir munfasil ni. Domir yang berpisah ni. Ni antara domir yang nampak domir baris. Tapi dua bentuk berpisah. Ada domir yang muttasil, yang bersambung. Kita tengok domir yang muttasil. Okey. Domir muttasil. Perhatikan. Ini domir berpisah. Okey. Domir berpisah. Tengok urutannya. Saya urutkan yang sebelah atas sekali. Untuk ganti nama ketiga. Semua dengan huruf H. Ini dalam nota. Dalam buku nota saya ada sertakan. Sama. Saya tak ubah dia punya susunan dia. Untuk ganti nama ketiga, baris yang atas sekali. Semua huruf H. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ganti nama kedua, semua alif nun ta, tertengah. Baris yang kedua, semua ada alif nun ta. Itu ganti nama kedua tu. Mukhatab semuanya. Anta, antuma, antum untuk muzakkar. Anti, antuma, antunna untuk muannas. Dan bawah sekali untuk ganti nama pertama. Ana, nahnu. Ini domir berpisah. Domir berpisah yang jenis rafa'. InsyaAllah. Satu jenis lagi, iyahu, iyahuma, iyahum yang kita bincang tadi. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Semua huruf kaf, ganti nama kedua. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, akan daku. Iyana, akan kami. Ini ganti nama yang yang pertama. Untuk domir munfasil. Dan kedua-dua domir ini duduknya di awal jumlah. Kalau huwa, huma, hum sampai ana, nahnu di awal jumlah ismiyah. Iyahu, iyahuma, iyahu sampai iyana, iyaya, iyana ni awal jumlah fi'liyah. Sebab ada tambah akan. Kata kunci itu akan. Tambah akan, tambah oleh hanya duduk dalam jumlah fi'liyah. Jadi bukan saja-saja tambah akan, okey? Domir baris itu domir munfasil. Masya-Allah, betul, Ummi. Seterusnya, domir yang bersambung dengan huruf. Antaranya banyakkan huruf jar lah. Ada juga huruf inna wa akhwatuha. Macam sebelum ni, insyaAllah kita jumpa pada terjemahan nanti kita nampak. Kita praktis terus. Domir-domir yang kita baru belajar ini, kita terus praktis. Nanti saya tanya, tolong jawab. Contoh huruf jar, min. Kita boleh jumpa banyak, nanti kita jumpa huruf jar. Min ke, lam bagi ke, kaf seperti kaf tak ada, tak sesuai kaf. Min, lam bagi, fi, an, semua huruf-huruf jar kita jumpa. Kita ambil contoh min daripada hu-nya. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Nampak? Ganti nama ketiga. Semua huruf ha. Sambung saja. Minka, minkuma, minkum. Semua huruf kaf. Minki, minkuma, minkunna. Minki, minkuma, minkunna. Huruf kaf. Minni daripadaku, minna daripada kami. Saya katakan tadi, ganti nama ketiga semua huruf ha, okey? Ganti nama ketiga semua huruf ha. Nak tahu tak apa nama huruf ha ni? Nak tahu tak nama apa? Saya tunggu jawapan. Nampak ni, Batam pun ada. Batam hadir. Terengganu hadir. Johor Bahru hadir. Sudah 70, 71. Nak tak? Domir, saya kenalkan. Kalau guna aplikasi Zoom, cepat dapat. Dia punya jawapan dia. Nak, Muhammad Kamil, cikgu. Cikgu nak you doktor pun nak. Orang lelaki mesti dulu. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Masya-Allah. Lelaki mesti dulu. Nak, okey, baik. Nama domir yang bermula dengan huruf ha ni kita namakan ha ghaib. Ha ghaib. Ha tu huruf ha. Ghaib tu ganti nama ketiga. Ghaib. Sementara nama huruf kaf, saya ada tulis dalam nota saya. Sementara nama huruf kaf, nama dia
kaf mukhatab. Kaf mukhatab. Ha nama ha ghaib. Kaf nama dia kaf mukhatab. Apa makna mukhatab? Ganti nama kedua. Ha ghaib. Ha ghaib. Kaf mukhatab. Dan ya ni, yang bawah tu ganti nama ketiga, pertama. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim maksudnya yang mewakili diri pertama. Yang berkata-kata. Berapa dah? 3 kan? Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. 3. Dan satu lagi, na tu kami. Dhamir mutakallim mufrad. Na tambah waw nun, mutakallimuna. Dhamir mutakallimuna. Maknanya ganti nama pertama ramai. Mutakallimuna maksud orang-orang yang berkata-kata. Itu antara nama. Ada juga yang beri nama dhamir mutakallim ma'ahu wa ghairuhu. Itu panjang sikit ayat kan. Boleh juga. Kalau nak detail, nanti dalam grup nanti saya tuliskan. Sekarang ni kita nak cepatkan masa kita. Okey. Ini dhamir yang bersambung dengan huruf. Sementara dhamir yang bersambung dengan isim. Biasanya dhamir yang bersambung dengan isim, dia menjadi mudhafun ilahi. Dan isim tersebut akan jadi mudhaf. Nampak? Contoh kita bagi abdun, hamba. Hamba. Nampak ada lam. Ada tanwin. Berarti dia mudhaf. Hamba. Dan dhamir menjadi mudhafun ilahi. Semua dhamir yang kita bincangkan tadi, yang bersambung dengan huruf jar tadi ke, dhamir yang bersambung dengan dengan mudhaf ini semua di bawah kumpulan dhamir muttasil, dhamir bersambung. Yang 2 tadi dhamir munfasil, 2 saja munfasil. Yang selebihnya dhamir muttasil. Muttasil daripada huruf ta. Ini daripada Cikgu Kamarul, daripada huruf ta, tali. Ingat ta, tali. Tali gunanya untuk ikat. Muttasil. Cara nak ingat dhamir muttasil, dhamir bersambung. Bersambung dengan huruf jar, duduknya di hujung. Huruf jar kena dulu, min daripada dhamir. Bersambung dengan isim, berarti dia jadi mudhaf ilaih dhamir tu. Isim dulu, mudhaf kena dulu. Abduhu, hambanya. Abduhuma, hambanya benar. Walaupun kedudukan dia, tulisan dari sudut tulisan berpisah. Huruf dal memang tak boleh sambung dengan huruf ha. Kalau bersambung, dia tak jadi huruf dal lah. Walaupun pada sudut tulisan nampak macam berpisah, tapi dia sebenarnya kategori bersambung. Ini saya akan soal dalam kelas nanti, bila kita terjemah nanti. Saya nak tanya, adakah bersambung atau berpisah? Okey? Ini bersambung dengan isim. Abduhu, abduhuma, abduhum, abduha, abduhuma, abduhunna, abduka, bersambung dengan kaf. Abduka, huruf kaf Abdukuma, abdukum, abduki, abdukuma, abdukunna. Huruf kaf. Kaf apa nama dia? Kaf mukhatab. Kaf mukhatab. Okey. Dan ganti nama pertama, abdi, hambaku. Abdi, hambaku. Nak meraihkan huruf ya tu, dal tu terpaksa dibariskan kasrah. Kerana meraihkan huruf ya. Abdi, hambaku. Ya apa nama dia? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mewakili ganti diri pertama. Seorang mutakallim. Kalau na, mutakallimuna. Dhamir mutakallimuna. Na, dhamir mutakallimuna. Abduna, hamba kami. Ini dhamir yang bersambung, dhamir muttasil dengan bersambung dengan isim. Berarti dhamir menjadi mudhafun ilaih. Tengok dhamir yang bersambung dengan fi'il. Dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi contohnya. Yang dalam fi'il. Contohnya fa'ala. Kita bagi contoh. Fa'ala telah membuat oleh ia. Mana dhamir dia? Dhamir dia tu tak nampak tu, tersembunyi. Kita pandukan baris fathah tu. Itu sebagai pedoman saja. Tersembunyi. Mustatir. Satu contoh dhamir mustatir. Fa'ala telah membuat oleh ia berdua. Alif tu dhamir dia. Fa'ala, alif tu untuk dia berdua. Fa'alu, ini kita telah membuat oleh mereka. Waw tu dhamir dia. Waw nama dhamir tu. Dan nama dia ada nama.
Nanti insyaAllah saya akan terangkan ni. Fa'alat telah membuat oleh dia perempuan. Mana dhamir dia? Siapa boleh beri jawapan? Fa'alat, mana dhamir dia? Nampak tak? Tolong beri jawapan. Kalau tahulah. Saya nak tengok. Tolong beri jawapan. Mana dhamir dia? Fa'alat. Tolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana dhamir dia? Sukun. Muhammad Kamil. Belum bukan cikgu. Tak, bukan puan. Tak, bukan. Ya, dhamir memang dia. Mana ada tanda tak? Nampak tak tulisan tu? Makna memang ya. Dhamir dia mana? Ha. Biar tengok, saya nak tengok jawapan dia. Umi, ta mi, ya ke? Umi. Betul ke mi? Ta tu mi. Saya nak tengok. Oh, ya ke? Oh, semua ta ni. Siapa yang ajar ta ni? Ta ke Kak Tun? Oi, Kak Tun ni. Ya ke ni? Okey, dah ramai habis tu. Dah, cukup. Saya nak beritahu. Sebenarnya dhamir ta tu tanda mu'annas. Nama dia ta ta'nis. Ta mu'annas. Sakinah yang bersukun. Domainnya adalah mustatir. Untuk fi'il madhi ada 2 tempat domir mustatir. Apa makna mustatir? Tersembunyi. Domir mustatir, domir tersembunyi. Ta ta'nis, ta tu mu'annas. Ta ta'nis, ta mu'annas. Sakinah yang bersukun. Tapi domir tu bukan domir ta tu. Tu ta tu tanda mu'annas saja. Domir mustatir. Bermakna pada fi'il madhi, domir mustatir pada huruf tersembunyi pada fi'il fa'ala dengan fa'alat. Domir dia lelaki atau dia perempuan. Yang lain semua domir nampak, domir baris. Nampak. Atau fa'ala, alif domir dia. Fa'alu, domir nampak waw. Fa'alata, alif. Telah membuat oleh ia berdua. Fa'alna, telah membuat oleh mereka. Nampak nun tu, domir baris. Nampak. Berganti nama pihak ketiga. Ganti nama pihak kedua. Fa'alta. Engkau. Telah membuat oleh engkau. Fa'altuma. Ta juga. Tapi tambah mim alif. Semua huruf ta. Domir dia. Mim alif tu tambahan. Untuk musanna. Fa'altum. Tambah mim. Ramai. Lelaki. Fa'alti. Huruf ta. Fa'altuma. Ta domir dia. Fa'altunna. Ta domir dia. Fa'altu. Ta domir dia. Daripada fa'alta sampai fa'altu, semua domir dia huruf ta. Nama domir tersebut ta mutaharrik. Oh, istilah banyaklah istilah Ustaz ini. Tak apa. Saya nak anda kenal dulu. Latihan dia ni penting. Untuk sesi pemantapan, dia perlukan masa. Hari ini saya sesi perkenalan dulu. Ta mutaharrik. Maksud ta mutaharrik, ta yang diberikan harakat fathah, ada ta harakat dhammah dan ada ta harakat kasrah. Ta mutaharrik, ta yang berharakat. Itu semua adalah domir. Nampak tu, domir baris. Yang saya hendak anda kenal domir baris. Dan dia bersambung dalam fi'il madhi. Dalam fi'il madhi. Pada terjemahan tambah oleh, jangan lupa. Semua domir-domir yang ada dalam fi'il madhi ni, alif, tasniah, alif ke, waw ke, ta ke, nun ke, semua tu bila terjemah tambah oleh. Kerana dia menjadi pembuat. Dia berperanan sebagai fa'il. Kebanyakan domir yang ada dalam fi'il madhi ni semua menjadi fa'il. Okey, jadi pembuat, jadi pelaku. Boleh faham semua? Harap jelas apa yang saya terangkan ini. Begitu juga fa'altu, fa'alna telah oleh kami. Semua domir yang nampak, yang bersambung dalam fi'il madhi ini, peranan dia sebagai fa'il, pembuat. Peranan dia sebagai fa'il, pembuat. Okey? Satu. Domir yang bersambung dalam fi'il madhi. Okay. Yang dalam fi'il mudhari' cukup ke? Cukup ke? Mudhari' untuk esok?
Sekarang dah 8.10. Cukup InsyaAllah. Untuk yang dhamir yang bersambung dalam fi'il mudhari', kita sambung besok. Kita tak boleh selesai hari ni. InsyaAllah. Pening sikit lah Ustaz. Cikgu bang tak apa. Sikit tak apa, jangan pening banyak. Pening sikit tu adat. Belajar tak pening, tak dapat nikmat. Baik. Kita cukup, tak apa. Kita terus kepada pelajaran hari ini. Tengok jumlah pertama, ya ayuhan nas. Kita panamakan jumlah seruan, jumlah nida. Dan gandingannya jumlah jawab nida. Ni, mu'budu rabbakumul ladzi, itu dia punya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Satu jumlah. Wahai manusia, satu jumlah. Kita namakan jumlah seruan. Jumlah seruan, jumlah nida bahasa Arabnya. Dhamir mustatir dan dalam fi'il madhi oleh ia. Telah oleh. Dhamir mustatir. Puan Zarina, dhamir mustatir dan fi'il madhi ada terjemahan telah oleh. Oleh siapa? Oleh engkau ada. Oleh kamu ada. Oleh ia saja. Puan Zarina, saya nak tegaskan, yang hanya ada oleh ia saja. Baik dia lelaki atau dia perempuan. Itu saja yang mustatir. Yang lain semua dhamir baris. Yang selebihnya semua baris. Dua saja yang mustatir. Okay? Untuk fi'il madhi, dua saja yang mustatir. Kita boleh belajar madhi. Okay? Mudhari' nanti dulu. Kita baru belajar fi'il madhi. Dhamir yang dalam fi'il madhi. Dua ni sahaja, okey? Saya tandakan. Tanda mana? Okey. Saya tandakan bunga. Fa'ala dengan fa'alat. Dua saja yang dhamir mustatir dalam fi'il madhi. Bila terjemah telah, fa'ala telah membuat oleh ia. Fa'alat telah membuat oleh dia perempuan. Dua sahaja yang mustatir, yang tersembunyi. Yang selebihnya semua dhamir nampak. Okey? Yang selebihnya semua nampak. Kita kembali kepada terjemahan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu, sembahlah oleh siapa? Oleh kamu. Nampak dhamir kamu? Dhamir kamu terletak pada huruf waw ni. Ini dhamir kamu. Nampak dhamir baris. Sembahlah olehmu. Rabba, akan Tuhan. Isim, kita dah jumpa. Kum, kamu. Dhamir. Dhamir baris. Letak di sebelah isim. Berarti dia jadi mudhafun ilaih. Rabba isim. Kum dhamir. Dhamir baris. Nama Cikgu Syah tak tahu nama dia. Tak apa cikgu. Yang penting dhamir baris cikgu. Nama dhamir ni kaf mukhatab nama dia. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhan kamu yang isim mausul. Okey, sampai ini ayat ni. Tapi macam tergantung bukan? Sebab isim mausul memang tergantung. Tak jelas. Dia perlu ada silah mausul. Khalaqakum. Ini silah mausul dia. Khalaqakum walladzina min qablikum. Ini ataf pada. Walladzina ataf. Sambung kepada allazina. Allazi tadi. Okey. Khalaqakum ni silah mausul kepada allazi. Yang khalaqa jumlah fi'liyah. Telah mencipta oleh ia. Telah mencipta fi'il madhi. Oleh ia. Kum akan kamu. Dhamir. Ni kum. Dhamir. Sebelah fi'il. Dia juga dhamir muttasil. Yang sebelah fi'il. Dhamir muttasil.
Mana domir yang bersambung sebelah fi'il, cara terjemah tambah akan, okey? Yang tambah akan tu semua bersambung, okey? Yang tambah akan pada fi'il madhi, atau fi'il mudhari', juga fi'il amar, itu semua namanya domir muttasil, domir bersambung. Dan ni nampak domir ni, domir baris. Dan domir ni menjadi silah mausul kepada al-lazi. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan oleh ia akan kamu. Satu jumlah. Walladzina. Dan orang-orang yang olehmu akan Tuhan kamu. Dan orang-orang yang kamu telah menciptakan oleh ia akan kamu. Dan ni waw ni huruf penyambung antara kum dengan allazina. Dia menyambungkan antara maf'ul bih dengan maf'ul bih. Bukan cipta kamu saja, malah cipta juga orang-orang yang tu maksudnya. Dia bukan hanya cipta kamu, malah dia cipta allazina, orang-orang yang. Min daripada isim mausul kena ada silah mausul. Yang ini silah mausul dia. Min qablikum, daripada sebelum kamu. Silah mausul dalam bentuk huruf jar dan bentuk syibih jumlah atau murakkab jari. Murakkab jari, syibih jumlah. Okey, latihan fi'il madhi. Khalaqa, telah mencipta oleh ia. Tambah wa alif, khalaqu, telah mencipta oleh mereka. Cuba tekan, telah mencipta oleh ia berdua. Siapa tahu telah mencipta oleh ia berdua? Tolong bagi jawapan, siap? Telah mencipta oleh ia berdua. Telah mencipta oleh ia berdua. Khalaqa. Tambah alif saja. Khalaqa. Patutlah salah tulisan. Khalaqa. Tak boleh. Aduh. Siap. Sorry. Khalaqa. Sorry. Khalaqa ya. Khalaqa, telah mencipta oleh ia berdua, tambah alif. Khalaqat, telah mencipta oleh dia berdua. Dia perempuan. Khalaqa, tambah alif saja. Masya-Allah, bagus. Okey, saya lanjutkan sikit. Kita buat ini. Satu cukuplah. Khalaqa untuk dia. Berdua lelaki, okey, tambah alif saja. Khalaqta, telah mencipta oleh engkau. Engkau lelaki. Kalau engkau berdua, khalaq, tambah mim alif, khalaqtuma, telah mencipta oleh engkau berdua lelaki. Khalaqtum, telah mencipta oleh kamu. Khalaqtu, khalaqna. Ni untuk berdua, okey? Fi'il madhi saja. Kita fokus madhi. Untuk berdua, lelaki. Engkau lelaki, tambah mim alif. Engkau berdua lelaki. Kalau dia berdua lelaki, tambah alif saja. Khalaqa. InsyaAllah, okey? Baik.
Khalaqa telah mencipta oleh ia. Khalaqa, ia berdua. Begitu juga seterusnya latihan nanti. Fi'il mudhari' yakhluqu. Yakhluquna mereka. Mudhari' nanti besok. Takhluqu, engkau cipta. Takhluquna, kamu cipta. Beza dia huruf ta je. Untuk ganti nama ketiga. Ghaib, huruf ya. Ganti nama kedua, ta. Untuk mukhatab. Untuk aku ganti pertama, aku alif dengan nun dua. Akhluqu, aku cipta. Nakhluqu, kami cipta. Ini fi'il mudhari'. Untuk fi'il amar, okey, nampak? Kita ambil daripada fi'il mudhari', takhluqu, engkau cipta. Kita nak tukar kepada ciptakanlah oleh engkau. Ciptakanlah oleh engkau. Dengan buang huruf mudhari', huruf ta kita buangkan. Dan baris dhammah kita sukunkan. Yang ada nun kita gugurkan nun. Hazafkan nun. Maka, bila huruf pertama baris bermula dengan sukun, tak boleh dibaca, maka kita kena letakkan hamzah wasal di awal kalimah. Hamzah wasal itu huruf alif. Yang tak ada harakat. Yang tak ada hamzah atas dia. Bawah dia pun tak ada hamzah, atas tak ada hamzah. Maka kita letakkan. Nak baca macam mana? Berpandukan pada huruf ketiga. Oleh kerana huruf ketiga, huruf pertama huruf alif, huruf kedua huruf kha, dan huruf ketiga huruf lam. Oleh kerana huruf ketiga baris dhammah, maka hamzah wasal tu kita kena mulakan dengan baris dhammah juga. Ukhluq, mana? Itu bunyi dia. Ciptakanlah oleh engkau. Ukhluqu, ciptakanlah olehmu. Inilah fi'il amar untuk khalaqa. Telah mencipta oleh ia. Soalan saya. Khaliqun. Apa makna dia? Tolong bagi jawapan. Dan khaliquna. Khaliqun makna dia apa? Tolong bagi jawapan. Puan Zalia Ismail. Kenapa tanda soal? Semua nota ini ada dalam buku. Ya. Buku dalam buku saya. Dalam buku nota saya. Yang sedang anda order. Sedang dalam perjalanan menuju dalam proses. InsyaAllah lepas PKP kot. Ya. Puan Zalia, Khaliqun pencipta tak menepati sistem. Betul makna tu. Tapi sistem dia tak menepati sistem kita. Kalau ke darabah telah memukul ia. Daribun pemukul. Dia jadi tukar besi nanti. Yang memukul. Khaliqun yang mencipta. Zarina Hamzah pencipta. Tak menepati sistem. Ustaz sendiri yang mencipta. Orang-orang yang mencipta jamak dia. Zalia Ismail. Zarina Hamzah. Kita guna yang. Itu lebih selamat dalam menterjemah. Khaliq yang mencipta. Makhluk yang dicipta. Yang kena itu. Kata kunci untuk isim mustaq nanti. Kita nak belajar nanti. Kumpulan isim mustaq tambah yang. Yang mencipta. Khaliq. Ya, Kak Sofia betul. Syarina betul. Yang mencipta. InsyaAllah. Okey. Yang mencipta. Khaliqun ya betul doktor. Yang mencipta. Jamak dia tambah orang-orang. Khaliquna, orang-orang yang mencipta. Begitu ke yang muannas? Tambahkan ta marbutah. Yang mencipta. Khaliqatun. Apa makna yang mencipta? Ini khaliqatun. Tolong bagi makna. Saya nak tengok jawapan anda. Sejauh mana anda ingat dan anda terkesan dengan sistem. Khaliqatun atau khaliqatin. Namanya jamak muannas salim. Saya tengok cara terjemah. Bagaimana artikan khaliqatun? Tolong jawab sekarang. Azimah yang mencipta betul, masya-Allah. Zalia Ismail. Isim fa'il betul. Zalia. Cara menterjemah isim fa'il disebut yang. Itu jalan selamat untuk kita menterjemah. Khaliqatun. Tolong jawab soalan saya. Khaliqatun. Siti Kimi betul. Alhamdulillah, tahniah. Barakallah. Zani Hamzah. Beberapa yang mencipta. Oh, tertebus sudah. Masya-Allah, Ummu Muhammad. Beberapa yang mencipta. Ya, masya-Allah, Syirna Safiah. Beberapa. Ya, masya-Allah. Hazirin, betul. Muhammad Isa Abdul Karim, beberapa pencipta tak boleh. Pun tak boleh. Beberapa yang mencipta. Kita tak mau ada beberapa yang Muhammad Isa, beberapa yang kekal. Khaliqun yang mencipta tambah beberapa yang mencipta. Lebih selamat.
beberapa yang mencipta. Masya Allah. Cikgu Kamil betul. Okay. Umi betul. Beberapa yang mencipta betul. Alhamdulillah. Saya lanjutkan kepada terjemahan berikutnya. La'alla, mudah-mudahan. La'alla kita terjemahkan mudah-mudahan. Memang makna asalnya la'alla tu mudah-mudahan. Tapi di sini saya sudah beri makna kepada supaya. Kenapa? Kenapa saya terjemahkan supaya? Sebab la'alla ni satu bentuk harapan. Harapan. Kalau daripada hamba kepada Allah, ya, dia memang betul harapan. Tapi kalau daripada Allah kepada hamba, dia bukan harapan. Dia adalah janji yang pasti berlaku. La'alla, mudah-mudahan. Okay. Dalam Quran ada dua harapan. Satu harapan yang mustahil berlaku, satu harapan yang boleh berlaku. La'alla selalu Allah gunakan ketika hidup. Tetapi bagi peristiwa yang selepas kematian, Allah tak gunakan la'alla. Allah gunakan laita. Laita. Hai alangkah baiknya. Ya laitani. Hai alangkah baiknya. Itu harapan juga. Tapi harapan yang mustahil berlaku. Harapan yang menjadi angan-angan kosong. Tu, ya. Ya laitani. Ya laita. Laita. Alangkah baiknya. Jadi la'alla pada terjemahan dalam ayat 21, dalam konteks saya ini, saya suka kalau kita ertikan supaya. Meskipun makna sebenarnya mudah-mudahan, tapi saya suka kalau terertikan la'alla supaya. Lebih menjiwai konteks ayat. Okay? Kita tahu bahasa sumber dengan kita nak terjemahkan kepada bahasa sasaran kita. Baik. Tattaquna, kamu bertakwa. Untuk saya perkenalkan fi'il madhi, sebenarnya tattaquna, ittaqa ni, ada huruf ya ni. Alif, ta tu ada dua. Alif, ta, qaf, ya. Ittaqa, telah bertakwa oleh ia. Ittaqau, telah bertakwa oleh mereka. Ittaqaita, telah bertakwa oleh. Ittaqaita, telah bertakwa oleh engkau. Ittaqaita, telah bertakwa oleh engkau. Ittaqaitum, telah bertakwa oleh kamu. Ittaqaitu, telah bertakwa oleh aku. Ittaqaina, telah bertakwa oleh kami. Ini ada huruf ilat fi'il mudhari' dia. Yattaqi, ia bertakwa. Yattaqi, ia bertakwa. Yattaqiuna asalnya. Asalnya yattaqiuna. Ya tu dia sulit untuk disebut, maka dibuangkan ya tu. Sementara dhammah tu dipindahkan pada huruf qaf. Kerana nak raikan waw tu jadi yattaquna. Jadi ada sikit perbahasan ini kita akan bincang. Yattaqiuna, kenapa jadi yattaquna? Dia ada satu topik yang kita panggil i'lal. Topik ini agak mencabar. Ini dalam ilmu saraf. Biarkan dulu. Cuma saya tunjukkan sejarah terciptanya perubahan berlaku, okey? Okey. Tattaqi, engkau bertakwa. Tattaqiuna asalnya dibuangkan huruf ya dan dhammah tu dipindahkan pada huruf qaf. Nak meraihkan waw tu menjadi tattaquna, kamu bertakwa. Attaqi, aku bertakwa. Nattaqi, kami bertakwa. Sementara untuk bina fi'il amar mesti diambil daripada huruf, daripada fi'il mudhari'. Tattaqi, engkau bertakwa. Tattaquna, kamu bertakwa. Kita nak ubah kepada bertakwalah oleh engkau dan bertakwalah oleh kamu. Dengan kita buang huruf mudhari', yang baris dhammah kena sukunkan. Kalau tak ada baris dhammah, kalau huruf ilat, huruf sakit di hujungnya, kita buang huruf ilat dia. Tinggal qaf saja. Tu. Sementara ada dua tu, satu tak baris sukun, satu lagi tak baris fathah. Tu diidghamkan jadi tasydid. Okey. Yang ada nun kita buangkan nun. Yang ada huruf ilat, huruf sakit kita buang huruf alif sakit. Tak boleh baca. Sebab apa tak boleh baca? Sebab awal ayat bermula dengan sukun sebenarnya. Maka kita kena letak hamzah wasal di pangkal. Ittaqi, bertakwalah oleh engkau. Ittaqu, bertakwa. Alhamdulillah. Okey, maaf tadi ada talian terputus. Talian terputus tadi. Coverage tak berapa jelas. Okey, saya sambung kembali. Inilah cara bina fi'il amar. Sedikit saya berikan. InsyaAllah kita akan ada topik khas kita bincang fi'il amar. Cuma saya berikan pendedahan kepada anda. Terbiasa dengan cara pembentukan fi'il amar. Nanti bila kita belajar mudah je. Macam seronok aja, mudah sangat.
Okey. Terusnya, alladhi, ayat yang ke-22. Alladhi, yang, isim mausul. Tak jelas isim mausul tanpa ada silah mausul. Ja'ala lakumul arda firasya was samaa bina. Ini silah mausul dia, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey. Yang ja'ala, telah menjadikan oleh ia, fi'il madhi, lakum, bagi kamu. Nampak? Mana dhamir dia? Ja'ala, telah menjadikan oleh ia. Boleh tolong bagi jawapan? Ja'ala, telah menjadikan oleh ia. Tolong bagi jawapan. Mana dhamir dia? Tolong bagi jawapan. Ja'ala, telah menjadikan oleh ia. Mana dhamir dia? Tolong satu. Saya kena tunggu jawapan. Saya nak tengok anda jawab. Mana dhamir dia? Nampak tak? Mustatir, Zalia Ismail. Masya Allah. Mustatir, doktor, betul. Oh, dhamir mustatir, Masya Allah. Ya, tersembunyi, Syarina. Ya, Wayati, Hazrin tersembunyi. Mustatir, Masya Allah. Ahsantun. Ahsantum. Bagus. Dhamir mustatir. Tapi kalau kita tak boleh terjemah, janganlah menjadikan saja. Biasa kalau kita belajar bahasa Arab, zahaba, pergi. Daraba, pukul. Itu terjemah Melayu. Kita belajar bahasa Melayu. Sekarang kita bukan belajar bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Arab. Memanglah mula-mula sulit. Tapi kita nak kenal apa itu dhamir mustatir. Maka dari sisi terjemahan tu dah membantu kita. Okey, alhamdulillah. Ja'ala, telah menjadikan oleh ia, lakum, bagi kamu. Nampak dhamir kamu bersambung dengan huruf jar. Kamu tu ganti nama pihak ke berapa tu? Tolong beritahu saya. Kamu ganti nama pihak berapa? Oh, semua jawab mustatir lagi. Suzah Suri, betul. Alhamdulillah. Mana dhamir kamu tu ganti nama pihak ke berapa? Syarina Idrus baru masuk. Ya, selamat datang. Tolong beritahu. Pihak ketiga, Abu Muhammad. Pihak ketiga, dia. Dia. Pihak kedua, Walid. Masya Allah, betul. Pihak kedua, ya. Kedua, betul. Mukhatab, engkau. Kalau ketiga, dia. Semua huruf ha semua. Pihak ketiga semua huruf ha. Laha, lahuma, lahum. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Kedua semua huruf kaf. Laka, lakuma, lakum. Kaf mukhatab. Nama kaf mukhatab. Cikgu Syah tak ingat dalam mukhatab. Tak apa. Yang penting tahu makna. Laka, lakuma, lakum. Kaf. Laki, lakuma, lakunna. Semua kaf. Nama pun kaf mukhatab. Mukhatab ganti nama kedua. Okey. Okey. Pihak kedua. Alhamdulillah. Lakum, bagi kamu, al-arda, akan bumi, firashan, akan hamparan. Was-samaa, dan langit, binaan, dan akan langit, akan bumbungan. Semalam saya dapat soalan. Ustaz, kenapa Ustaz dulu belajar firashan sebagai hamparan? Kenapa belajar akan ni? Yes. Soalan ni saya tunggu-tunggu. Memang saya nak kongsikan hari ini. Pada 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, dan memang kami terjemahkan firashan sebagai hamparan. Kita tahu bila tambah sebagai itu isim. Tapi bila disemak daripada i'rab, firashan ni kalau sebagai dalam sistem kita, letak sebagai dia merujuk kepada hal, menerangkan hal kepada fa'il atau hal kepada maf'ul. Tapi ini tidak. Firashan ni dia bukan hal, dia adalah maf'ul bih tsani. Dia punya objek yang kedua. Untuk pengetahuan semua, kalimah ja'ala dan ada beberapa kalimah lain. Ja'ala antaranya ittakhaza, zonna, fi'il-fi'il yang memerlukan dua maf'ulun bih, dua maf'ul. Dia ada dua objek. Bila jumpa ja'ala, biasanya dia ada dua maf'ul. Yang asalnya kedua-dua maf'ul itu jumlah ismiyah, mubtada khabar. Asalnya al-ardu firashun. Asalnya al-ardu firashun ni dua-duanya adalah mubtada khabar sebenarnya. Dia bukan. Bila kedua-dua mubtada khabar ini, jumlah ismiyah ni masuk dalam jumlah fi'liyah ja'ala ni, mubtada khabar ni berubah menjadi maf'ul kedua-duanya. Asalnya bumi itu adalah hamparan.
Asalnya bumi itu adalah hamparan. Jumlah ismiyah asalnya. Bila jumlah ismiyah ni masuk dalam jumlah fi'liyah, ja'ala yang ada ja'ala, kepala dia, fi'al ja'ala, maka kedua-dua jumlah ismiyah ni bertukar menjadi maf'ul. Kedua-dua kalimah ni, mubtada' dan khabar ni bertukar menjadi maf'ul. Sebab itu kita tambah akan. Ja'ala perlu 2 maf'ul. Cukuplah bagi kepada yang baru, cukup terjemahkan yang telah menjadikan oleh ia bagi kamu akan bumi, akan hamparan, dan langit akan bumbungan. Wow ni atau juga. Asalnya as-sama'u bina'un, dan langit itu adalah bumbungan. Itu asalnya mubtada' khabar. Jumlah ismiyah, okey. InsyaAllah kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Kepada yang baru belum belajar lagi, sabar insyaAllah. Anda dah boleh ikuti dan istiqamah insyaAllah. Okey. Dapat terjemah dengan baik dan latihan yang saya berikan setiap hari itu dapat dijawab dengan baik, alhamdulillah. Itu dah memadai. Cukup untuk tahap sekarang. Sekarang kita nak belajar dhamir, okey? Seterusnya lagi latihan tentang ja'ala. Saya buat latihan. Ja'ala telah menjadikan oleh ia. Ja'alu telah menjadikan oleh mereka. Macam mana nak tukar telah menjadikan oleh ia berdua? Tolong beri jawapan. Macam mana nak menjadikan ia berdua? Tambah alif saja. Ja'ala. Ja'ala telah menjadikan oleh ia berdua. Ja'alu telah menjadikan oleh mereka. Okay, saya tambah. Okey, ini ganti nama ketiga. Mana dhamir dia? Alif. Ja'alu, mana dhamir dia? Wow, nampak? Dhamir baris. Alhamdulillah. Ja'ala telah menjadikan oleh ia mustatir, okey? Ja'alta, nampak dhamir ta. Alhamdulillah. Ja'ala, ja'alta, ta penting. Ja'altuma, ja'altum, kamu. Ja'altu telah menjadikan oleh aku. Ja'alna telah menjadikan oleh kami. Masya Allah. Fi'al madhi, fi'al mudhari'. Fi'al mudhari'. Ya ja'alu, ia jadikan. Ya ja'aluna, mereka jadikan. Taj'alu, engkau jadikan. Taj'aluna, kamu jadikan. Beza huruf ta dia. Ya ja'alu, ya untuk ganti nama pihak ketiga, okey? Ta untuk ganti nama pihak kedua. Nuris, ja'ala, betul Nuris, masya-Allah. Okey. Aja'alu, aku jadikan, naj'alu, kami jadikan. Saya nak tanya. Aja'alu, aku jadikan, naj'alu, kami jadikan. Mana dhamir aku dan dhamir kami? Tolong jawab sekejap. Tolong beritahu saya. Mana dhamir aku dan dhamir kami? Boleh tak? Walaupun kita belum belajar fi'il mudhari', siapa tahu? Tolong beri jawapan, saya nak tengok. Spontan. Mana dhamir aku? Tolong jawab. Mana dhamir kami? Tolong jawab. 19839. Masya Allah, dah nak habis ni. Masa dah suntuk ni. Mana dhamir aku? Zalia, huruf nun. Dengan kami. Ya, Zalia Ismail. Mahani, Hamzah dan Nun. Sofia, Alif dan Nun. Nah. Lagi. Saya tengok jawapan lagi. Hamzah dan Hamzah Qata. Ya, lagi. Aku. Masya Allah. Siapa sebut ni? Masya Allah. Doktor Abu Muiz Al-Kemamani. Ya. Dhamir mustatir. Masya Allah. Ahsanta. Dhamir mustatir. Alif tanda mudhari'. Nun tanda mudhari', bukan dhamir. Saya ulang dah banyak kali sebelum ni kan. Saya sengaja. Bukan perangkap. Nak bagi kita ingat. Sampai hari kiamat. InsyaAllah sampai kiamat. Sampai meninggal lah ya. Seumur hidup kita. Nun, alif aku. Itu pedoman saja sebenarnya. Nuris apa tadi? Alif dan Nun, bukan Nuris. Nuris ni adalah pelajar yang daripada form 5 dulu nak teringin nak belajar dengan ustaz. Tapi terhalang. Alhamdulillah, selepas habis SPM baru dapat. Tak apa Nuris. Kamu masih muda lagi. Ramai lagi.
datuk-datuk nenek-nenek ramai yang ada dalam kelas kita ni. Tapi mereka nampak lebih hebat. Sekurang-kurangnya motivasi untuk anda menulis. Alhamdulillah. Biar silap tak apa. Silap itu bagus. Kita akan terkesan sampai mendalam sangat kesannya. Ya, domir dia domir mustatir. Alhamdulillah. Domir mustatir, sembunyi. Alif tu tanda mudhari', nun tanda mudhari', ta tanda mudhari', ya tanda mudhari'. Bukan domir. Ya tanda mudhari', domir mustatir ni. Ya ni, ta ni, semua alif, nun tanda mudhari'. Dah dapat walaupun belum belajar fi'il mudhari' lagi. Tapi sekurang-kurangnya anda dah nampak domir mustatir ni 4 ni. Ya, ada ta, alif dengan nun Alif bukan domir, nun bukan domir, ta bukan domir, ya bukan domir. Semuanya mustatir, tersembunyi. Tak faham soalan ustaz. Mungkin saya belum pandai buat soalan. Tak apa, minta maaf Puan Nasia. Saya pun nenek juga. Haji Azalia. Tak apa. Saya pun datuk dah ni. Saya ada puluhan cucu dah. Saya pun datuk dah. Janggut dah putih. Cucu saya ramai. Lebih 70 saya. Ya, lebih 70 cucu. Cucu saudara. Itu yang domir mustatir ke? Ya. Semuanya domir mustatir. Benar. Ja'ala fi'il madhi 2 tempat. Fi'il mudhari' ada. Sebenarnya 5 tempat. Ya ja'alu, taja'alu tu ada 2 tempat. Taja'alu engkau dan dia perempuan pun taja'alu juga. Okey. InsyaAllah nanti kita belajar fi'il mudhari'. Dan fi'il amar, cara terjemah cara bina fi'il amar daripada engkau membuat, engkau jadikan dan kamu jadikan. Kita nak tukar kepada jadikanlah oleh engkau. Buang huruf mudhari'. Kalau kita buang domir tak boleh pula ni. Jadikanlah oleh engkau. Ta tu bukan buang domir dia, buang huruf mudhari'. Ta tu bukan buang domir, buang huruf mudhari'. Saya ulang banyak kali kan selalu tu sebelum ni. Kenapa saya latihkan buat fi'il amar? Saya nak ingatkan huruf mudhari' tu. Kita buang huruf mudhari', bukan buang domir, okey? Kalau buang domir tak adalah pembuat dia. Fi'il tak ada pembuat nanti. Tak dinamakan fi'il. Kalau tanpa pembuat. Kita buang huruf mudhari' dan yang dhammah kita sukunkan. Yang nun kita buangkan. Boleh baca? Tak boleh, letak hamzah wasal. Bukan letak domir, letak hamzah wasal. Bila terjemah ij'al, jadikanlah oleh siapa? Oleh engkau. Mana domir engkau? Mustatir. Sebab fi'il mudhari' dia mustatir. Amar dia pun mustatir juga. Ij'alu, jadikanlah olehmu. Nampak domir kamu tu? Wow tu. Alhamdulillah. Kita belum belajar fi'il mudhari', tapi dah mula jelas. Harap jelas. Saya perasan, saya tak tahulah. Saya tak mau saya syok sendiri ni. Tapi daripada respon yang anda berikan, saya nampak saya tak kesorangan. Walaupun sekarang saya mengajar, saya kesorangan. Saya cakap sorang-sorang ni. 1 jam setengah saya berceloteh sorang-sorang. Ngadap TV, ngadap handphone ni. Ngadap laptop. Tapi saya yakin anda sedang mengikuti perbincangan yang kita bincangkan. 80 penonton saya harap dapat 10% faham. Alhamdulillah. Yang ikuti. Kalau 100% tu tak mungkin kan. Tapi Alhamdulillah, sekurang-kurangnya inilah perkongsian kita sepanjang Ramadan. Alhamdulillah. Sebab itu saya namakan harfiah Ramadan. Harfiah itu mudhaf, Ramadan mudhaf ilaih. Harfiah Ramadan. Harfiah bagi bulan Ramadan. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu ada huruf jar, bagi. Harfiah Ramadan. Bukan Ramadan harfiah, harfiah Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian, Alhamdulillah, Puan Zawiyah jelas. Saya harap jelas, okey? Sedang tekun ni Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Faridah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, Allah berikan kecerahan, mudah dalam memahami. Alhamdulillah. Puan Faridah Mansur sedang okey. Baik, saya terus kepada ja'ilun yang menjadikan. Ja'iluna orang-orang yang menjadikan. Ja'ilatun yang menjadikan bagi mu'anas. Ja'ilatun atau ja'ilatin beberapa yang menjadikan. Jamak mu'anas salim. Wa an sambungan wa anzala minas sama dan telah menurunkan oleh ia daripada langit ma'an akan air. Ini maf'ul bih.
telah menurunkan oleh ia daripada langit akan air. Satu jumlah fi'liyah. Anzala fi'il madhi. Latihan. Anzala, anzala, anzalu. Nah, kita tukar. Macam mana nak tukar? Telah menurunkan oleh ia berdua. Copy paste. Telah menurunkan oleh ia berdua tambah alif. Anzala. Anzalu. Telah menurunkan oleh mereka. Anzala telah menurunkan oleh ia berdua. Ia. Lelaki. Kalau ia berdua tambah alif. Anzala. Apa itu? Panjang dua harakat, makna dah berubah. Itulah bahasa Arab. Berbeza bunyi, berbeza makna. Berbeza bunyi, berbeza makna. Makhraj kita salah keluar. Makna. Alim. Ain alim yang amat mengetahui. Alim, alim yang amat pedih. A ke A. Nampak? Beza. Makhraj beza, panjang pendek, mat. Dia akan merubah makna. Okay. Tambah alif saja. Buang. Kalsum binti Ismail. Betul. Alhamdulillah. Cikgu Kamil. Betul cikgu. Alhamdulillah. Untuk dia berdua, anzalu mereka. Nampak alif tu domir dia. Domir yang baris. Nampak domir baris. Bersambung dengan fi'il madhi. Anzalu. Nampak domir waw. Anzala tak nampak domir mustatir. Anzalta, nampak anzaltu telah menurunkan oleh aku, nampak domir ta tu. Anzaltum, nampak domir kamu, tu, ta juga. Mim tu tanda jamak. Okey. Nampak domir dia. Anzaltu, nampak ta domir. Anzalna, nampak na kami. Domir baris semuanya. Fi'il mudhari' yunzilu, ia menurunkan. Domir dia bukan huruf ya, ya tanda mudhari'. Domir dia mustatir. Yunziluna, domir mereka menurunkan. Nampak domir wow. Tunzilu, engkau turunkan. Domir engkau bukan ta, ta tanda mudhari'. Domir engkau mustatir. Tunziluna, kamu turunkan. Wow, nampak domir baris. Kamu. Unzilu, aku turunkan. Bukan alif tu, bukan aku. Alif tu tanda mudhari'. Domir aku mustatir. Nunzilu, kami turunkan. Nun tanda mudhari'. Domir kami tu mustatir. Okey. Tersembunyi. Alhamdulillah. Fi'il amar. Okey. Buang huruf mudhari', bukan buang domir. Ta tu bukan domir. Kalau tunziluna kamu, ta juga takkan buang. Wow, dua domir. Wow pun domir ta, bukan. Ta tanda mudhari', buang ta. Yang ada nun buang nun, yang baris dhammah tukar sukun. Tak boleh baca. Bila tak boleh baca, jangan letak hamzah wasal. Satu-satunya fi'il yang kena letak hamzah qata', ada hamzah atas dia, pada fathah. Okey? Kenapa? Sebab huruf antara pedoman dia, huruf mudhari' itu baris depan. Satu. Itu antara pedoman dia. Mudah, cara mudah dia. Bila huruf mudhari' itu baris depan saja, nak tukar fi'il amar, kena letak. Bila tak boleh baca, kena letak hamzah qata'. Itu tanda pertama. Tanda kedua, tengok fi'il madhi dia. Nampak fi'il madhi dia? Ada hamzah qata' tak? Mana-mana fi'il madhi ada hamzah qata', fi'il amar dia pun ada, kena hamzah qata' juga. Ini dua tanda sebagai pedoman untuk kita. Nanti insyaAllah kita belajar secara khusus bagaimana buat fi'il amar. Yang lebih detail lagi insyaAllah. Sampai masa dia. Ini sebagai pedoman saja. Sebagai pencerahan sedikit. Jangan anda, kerana satu hal ini menjadi memadamkan. Antara letak depan mata, yang lain semua jadi susah nanti. Jangan. Letak jauh-jauh. Nampak jauh. Kalau letak jauh nampak kecil je. Kalau letak depan mata dah tak nampak yang lainnya. Okey, kita munzilun. Munzilun yang menurunkan. Munziluna, orang-orang yang menurunkan. Ini kita tambah mim daripada fi'il mudhari', tunziluna, kamu menurunkan, kita buang huruf ta, ganti mim. Munziluna, mim baris dhammah. Orang-orang yang menurunkan. Munzilun jadi yang saja, orang-orang buang. Yang menurunkan. Jamak muzakkar salim. Fa akhraja bihi, maka telah mengeluarkan oleh ia, bihi dengannya, minas samarati, daripada beberapa buah-buahan, rizqan, akan rezeki. Dulu kami terjemah sebagai rezeki bagiku. Tak tersesuai sebagai. Dia bukan, kalau sebagai, dia bukan menjadi, dia menjadi hal dalam istilah nahwu. Dia bukan hal, dia adalah maf'ulun bih kepada objek, kepada akhraja. Telah mengeluarkan oleh ia dengannya daripada beberapa buah-buahan, akan rezeki bagi kamu. Okey. Fathah. Okey. Akhraja, saya tak buat latihan saya rasa.
Okey, tak buat latihan. Akhraja boleh buat latihan sendiri. Akhraja telah mengeluarkan oleh ia dengannya daripada beberapa buah-buahan. Dia punya formula sama macam anzala tadi. Formula dia sama dengan anzala. Boleh buat sendiri. Saya nak tengok. Boleh hantar dalam grup nanti. Boleh tak? Anzala ni. As-samarat, beberapa buah-buahan. Ini isim makrifah, ada alif lam. Kalau ni mufrad dia, buang alif ta ganti ta marbutah. Samaratin. As-samarat, as-samarati. Buah-buahan saja. Kalau nakirah, tak ada alif lam. Dia kena tanwin. Samaratin, beberapa buah-buahan. Samaratin, buah-buahan saja. Buang beberapa, okey? Itu beza dia. Fala taj'alu, maka jangan kamu jadikan lillahi, bagi Allah, andadan, akan sekutu-sekutu atau akan banding-bandingan. Ini jamak taksir. Kata mufrad dia niddun. Niddun kata mufrad dia. Bandingan mufrad. Andadan, banding-bandingan, jamak taksir. Fala taj'alu, maka jangan kamu jadikan. Soalan saya, la ni la nafi ke la nahi ni? La nafiyah ke la nahiyah? Tolong jawab sekejap. Dah lama tak sebut. La nahiyah ke la nafiyah? Tolong jawab sekejap. La nahiyah ke la nafiyah? Tolong. La nafi ke la nahi? Itu bahasa mudahnya. Bahasa Melayunya. Nahiyah ke nafiyah? Nafiyah, Zalia. Betul ke? Ada lain apanya? Nahiyah. Dua. Mana satu ni? Nafiyah ke nahiyah ni? Nahiyah. Cikgu Kamal. Tengok, kita bukan kira majoriti La jangan. Jangan maknanya larang. Larang nahi. Nehi. Nahiyah. Bukan kalau nafiyah menafikan. Ingat, nehi. Bahasa orang Hindustan nehi. Nafiyah Hazrin bu. Nafiyah menafikan. Ingat makna, mesti berganding makna. Jangan kamu jadikan, maka jangan. Nehi. Nafiyah kain, betul. Nafiyah. Jadi saya tak boleh beri jawapan atas dasar majority. Saya dah tak bagi jawapan atas dasar berkualiti yang benar. Walaupun seorang jawab, dia mesti nahiyah. Betul Kak Zu. Alhamdulillah. Nahiyah. Ya, Kak Tun, betul. Nahi. Larangan lah nahiyah. Dah lama tinggal tu, kalau tak tanya takut lupa. Sengaja celah. Nampak saya celah, okey? Okey, alhamdulillah kita sambung. Anda dan cara tulisan niddun. Ada dua dal. Satu dal sukun, satu dal pada dhammah. Diidghamkan. Dal yang sukun ke dal yang kedua. Niddun. Cara yang benar ni inilah cara tulisnya. Niddun ni tulisan yang benar. Wa antum ta'lamun. Wa dan. Okey. Wa asal dan. Hari ni ada waw baru. Kenapa saya beri arti semalam walhal? Waw bertukar status kepada waw haliyah nama dia. Dalam istilah nahu, kita waw haliyah. Seluruh jumlah ismiyah ni, antum ta'lamun ni, satu jumlah ismiyah ni, menerangkan hal keadaan fa'il. Menerangkan hal keadaan. Menerangkan situasi. Itu kita artikan walhal. Bukan pada hal Melayu, pada Arab, walhal Arab. Maka untuk waw, untuk cara mudah kepada pelajar-pelajar yang baru, waw kalau bertemu dengan domir, bertemu domir munfasil, okey? Domir munfasil, domir berpisah. Daripada dan berubah jadi walhal. Wa antum, walhal kamu. Wa ana, walhal aku. Wa huwa, walhal dia. Wa hum, walhal mereka. Wa nahnu, walhal kami. Sebagainya, okey? Dia akan berubah jadi walhal. Bertemu domir. Ingat, domir munfasil. Bukan domir muttasil, domir munfasil. Okay. Memang waw akan bertemu dengan domir munfasil saja. Okay. Alhamdulillah. 5 minit lagi masa berpisah kita. Kita pun alhamdulillah dapat selesai. Tolong bagi latihan dalam grup. Saya dapati semalam saya bagi link biar saya tak perlu terus join boleh join terus. Saya bagikan dah link dah. Alhamdulillah ramai yang masuk.
Anda boleh masuk grup dan dalam grup boleh hantarkan jawapan untuk anzala tadi. Boleh siapa yang akhraja. Anzala dah sudah. Akhraja. Dia punya formula dia, tiru saya. Kalau nak tiru. Nak cuba buat sendiri pun boleh. Antum tu ganti nama kedua, bukan ka. Antum, ya betul Umi. Antum tu ganti nama kedua. Tapi untuk itu ka tu dhamir muttasil. Antum tu, kum tu dhamir muttasil. Kaf kamu khatab. Kalau antum tu dhamir munfasil. Bezanya munfasil dan muttasil. Munfasil berpisah, muttasil. Kaf semuanya mesti ada kalimah lain sebelum dia. Sama ada dhamir, sama ada isim atau huruf ataupun fi'il. Kaf ni, kamu khatab tu, dhamir muttasil. Okey. Dan waw bertemu dhamir menjadi walhal, bukan wadan. Ini ada. Okey, ya. Waw bertemu dengan dhamir, dia berubah makna. Kita ubah kepada walhal. Makna waw sekarang dah ada dua makna. Wah, ada banyak makna lagi, okey? InsyaAllah kita jumpa. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, stabil 80. Alhamdulillah, saya kira saya segar hari ini, seronok. Perbincangan yang menarik dan respon yang sangat menggalakkan. Terima kasih kerana sokongan anda semua menjadikan saya bersemangat. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan usaha kita ini sebagai satu ibadah, sebagai satu amal saleh. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan buat latihan tentang bagaimana gunakan aplikasi Zoom. Saya nak cuba. Jadi kalau saya live sekali lagi bukan untuk kelas, okay? Satu percubaan saja. Kalau menjadi, besok saya akan gunakan teknik baru. Satu teknik baru, mungkin lebih jelas lagi. Saya sedang belajar dengan sahabat yang ada dalam grup kita yang ajarkan saya semalam. Saudara Muhammad Hasni daripada Kepung. Cadangan beliau tu menarik. Dan insyaAllah saya dalam proses belajar. Dan nanti mungkin dah okey, saya dah stabil nanti. Kita tengok, rasakan nanti macam mana dia punya perbezaannya. Kita tengok dua alternatif. Ini alternatif yang pertama, bentuk begini, cara manual. Ada cara yang lebih advance lagi. Kita cuba alternatif yang kedua. Saya sedang belajar. Doakan semoga saya cerah sikit. Okey, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, tak ada soalan. Kalau ada soalan, boleh soal dalam grup. Saya akan cuba jawab semampu mungkin. Okey, saya kira sampai masa untuk kita berpisah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Dan tinggi suara apa semuanya. Minta maaf tadi bila saya kadang-kadang emosi, saya semangat tinggi suara saya. Tapi bukan marah, tapi seronok. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi. Semoga Allah berikan kesihatan kita. Dan kita dapat bertemu pada esok pagi, insyaAllah. Jam 7.30. Dan sebelum 7.30, saya akan kongsikan video-video yang terdahulu yang saya simpan dalam simpanan saya daripada peserta-peserta paling senior dulu sekali. Kemudian dia menurun sampai kepada anak-anak hufaz nanti. InsyaAllah. Pada yang saya ada dalam simpanan saya akan share. Dan saya dah minta izin kepada Tuan Punya Tubuh. Alhamdulillah, beliau izinkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.